Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad Nabiyyir Rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalus salawati wa azkat taslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran. Quran itu menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Di dalamnya keterangan-keterangan daripada petunjuk dan membezakan di antara perkara betul dan salah. Yang berhormat Pengurusi Majlis, Yang Maha Berhormat Datuk Menteri Kanan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Yaakob, Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim, Merangkap Timbalan Mursyid Ampas, Yang Berhormat Timbalan Menteri Besar Datuk Ni'mah Datuk Abdullah Yaakob, Speaker Dewan Negeri Kelantan, Dr. Fadli, Datuk Dr. Fadli, Datuk Nasruddin Daud, Ahli Majlis Masyarakat Kerajaan Negeri, Datuk Nizawawi, Sewesa Majlis Syura Ulama, Al-Fadhil Dr. Johari Mat, Timbalan Suruhjaya, semua pemimpin-pemimpin, Ashabul Fadilah, para ulama, hadirin hadirat yang hadir sekalian. Malam ini kita sambut peristiwa Badar dan nuzul Quran. Dua peristiwa yang besar dalam sejarah Islam. Dalam ayat yang dibaca oleh Yang Maha Berhormat tadi menerangkan mengapa Quran diturunkan dan berlakunya furqan yang membezakan antara betul dan salah. Yaumul Furqan, peristiwa Badar pada bulan Ramadan. Quran diturunkan menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Dibawa oleh Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbeza dengan rasul-rasul sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya diturunkan untuk satu kaum, satu umat dan satu zaman saja. Adapun Quran ini diturunkan menjadi petunjuk kepada semua manusia sepanjang zaman sehingga hari kiamat. Menjadi mukjizat ilmu, berbeza dengan mukjizat nabi-nabi zaman dahulu. Ditunjuk benda-benda yang pelik. Taufan Nabi Nuh, ketahanan dia bakar api pada Nabi Ibrahim, tongkat Nabi Musa dan lain-lain.
Adapun Nabi akhir zaman Muhammad SAW diturunkan mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Berita kelahirannya disebut oleh nabi-nabi zaman dahulu. Nabi-nabi zaman dahulu sudah beritahu akan zahir di akhir zaman seorang Rasul penutup. Dan disebut dalam kitab semua agama. Sama agama samawi ataupun tidak samawi. Berita kelahiran Nabi Muhammad disebut dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Kitab Taurat pegangan orang Yahudi. Kitab Injil, semua Injil yang dikarang oleh manusia, walaupun tak ada yang asal, ada mengisyaratkan kelahiran Nabi akhir zaman. Termasuk kitab Veda agama Hindu, termasuk kitab agama Buddha. Saya baca juga. Ada isyarat zahir Nabi akhir zaman. Ajarannya untuk seluruh manusia melalui Quran, mukjizat ilmu, dilahirkan di tengah masyarakat yang buta huruf, tak ada sekolah, tak ada tempat belajar, tak tahu membaca dan menulis. Dalamnya penuh dengan ilmu. Hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Dan sehingga hari ini tidak ada siapa yang boleh menyahut cabaran Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu, kamu syak, kamu tak percaya kepada Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu buat satu surah sahaja sepertinya. Surah yang pendek pun tak apa. Panggil penolong-penolong kamu. Sama ada Tuhan-Tuhan yang kamu puja lain daripada Allah, ataupun pemimpin-pemimpin kamu yang kamu kata cerdik sangat, ilmuwan kamu dalam semua perkara. Buat satu surat Al-Quran. Jika kamu adalah orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan kamu tidak akan dapat membuatnya, takutlah kamu akan api neraka, di mana umpan neraka itu manusia dan batu-batu. Dia sediakan untuk orang-orang yang melawan. Lawan apa? Lawan Quran. Amaran yang keras daripada Allah Ta'ala. Quran adalah petunjuk, menunjukkan siapa Tuhan yang sebenar. Walaupun mengikut fitrah, mengikut sifat semula jadi semua agama, termasuk yang tak ada agama, semula jadinya percaya adanya Tuhan, termasuk golongan yang menolak adanya Tuhan. Bila naik kapal terbang, enjin kapal terbang mati. Pergi ke laut, enjin kapal mati. Mari ombak besar, taupan, malam yang gelap. Di masa itu percaya adanya Tuhan. Ini sifat semula jadi manusia. Tetapi untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenar, akal manusia tak mampu. Akal manusia tak boleh capai. Kalau serah pada akal, jadi sesat, jadi tak betul. Maka Quran menunjukkan Tuhan yang sebenar, Allah. Satu saja Tuhan. Tak ada Tuhan melainkan Allah.
Quran menunjukkan bagaimana cara hidup. Daripada makan minum sehingga nikah kahwin. Sehingga bekerja. Sehingga memerintah negara berpolitik. Politik dalam negara, politik dalam dunia antarabangsa. Semua ada dalam Quran. Ditunjuk caranya. Satu persatu. Oleh kerana perkara ini sangat besar. Nak laksanakan, mesti ada pemerintahan. Mesti ada kuasa politik. Apabila Nabi SAW menunjukkan cara Islam untuk selamatkan manusia di Mekah. Orang Mekah tak boleh terima. Padahal mereka tahu benarnya Nabi Muhammad. Amanahnya Nabi Muhammad. Mulia akhlaknya. Sejak zaman kanak-kanak sehingga dilantik jadi Rasul. Mereka puja. Mereka tahu Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat baik. Bila ajak para Islam, mereka tak boleh terima, tak sia terima. Kenapa pelik? Pelik pada seluruh dunia. Seluruh dunia dalam keadaan yang jahat, keadaan yang buruk. Khususnya orang Arab, paling jahat. Hidup di padang pasir yang kering kontang, payah, berperang, merampok, menyamun. Bunuh anak perempuan hidup-hidup, kambus. Kerana tak ada guna untuk bekerja, tak ada guna untuk perang. Bunuh anak perempuan. Ini perangai orang Arab. Kerahnya hati. Mereka tahu Nabi adalah baik, mulia akhlaknya, tapi tak boleh ikut. Kerana seluruh dunia tak bawa ajaran baik ini. Kena ikut seluruh dunia. Kena ikut hak ramah. Walaupun hak ramah tu salah, bodoh, sesat, kena ikut. Menyebabkan Nabi mendapat tentangan. Bahkan mereka sanggup lantik Nabi SAW jadi raja. Wahai Muhammad mau jadi raja. Tapi kekal ajaran lama. Ajaran jahiliah. Jadi pemimpin. Kami sanggup beri harta kekayaan. Nak banyak mana. Kami kumpul. Semua ditolak oleh Nabi SAW. Kerana amanah daripada Allah Ta'ala. Perintah daripada Allah untuk menyelamatkan manusia. Akhirnya bila orang Madinah terima, Nabi berhijrah ke Madinah. Buat apa di Madinah? Pergi ke Madinah tu untuk apa? Untuk mendirikan sebuah kerajaan. Rakyatnya masyarakat majmuk. Orang Islam dan orang bukan Islam. Berbagai kabilah, berbagai suku kaum dan berbagai bangsa. Dalam suatu negara masyarakat majmuk bersama dengan Islam. Tidak paksa orang masuk Islam. Sama ada kamu masuk Islam secara redha ataupun kamu sedia duduk di bawah kerajaan Islam yang adil untuk semua. Maka terdirilah sebuah kerajaan Islam yang paling hebat dalam sejarah manusia. Kerana nak mendirikan kerajaan Islam ni kena ada 4 syarat. Nak diri kerajaan. Ini mengikut ilmu politik. Mengikut undang-undang antarabangsa kena ada 4 syarat. Yang pertama kena ada negeri. Yang kedua kena ada rakyat. Ketiga kena ada pemimpin. Keempat kena ada perlembagaan. Yang kelima kena ada kedaulatan. 5 syarat kedaulatan. Sebagai negara yang bebas, merdeka, tak diganggu. Bagi memenuhi 5 syarat ini, Nabi berhijrah ke Madinah. Menegakkan satu negara yang dia anggap pelik. Mendapat sambutan daripada ramai manusia, terutamanya orang-orang miskin, orang yang lemah, yang dhaif, yang sudah lama benci dalam kezaliman. Menyebabkan pengikut Islam bertambah. Inilah yang menakutkan pemimpin-pemimpin dunia di masa itu. Kerana mereka zalim, mereka jahat. Mereka menipu. Kalau ada negara macam ni, bahaya. Ini sebab berlakunya Perang Badar. Berlaku Perang Badar. Sanggup mari daripada Mekah jauh.
untuk serang orang Islam di Madinah kerana takut pada kebaikan menjadi contoh kepada seluruh manusia. Sebelum kita huraikan perang Badar tadi sudah dihuraikan bagaimana Nabi telah berjaya menyatukan umat, menyatukan orang Islam yang datang dari Mekah Muhajirin dengan Ansar, orang Madinah yang masuk Islam, Aus dan Khazraj yang berperang ratus tahun berperang sama mereka, berebut upuk kambing, upuk unta, kerana nikah kahwin, berebut berperang. Islam menyatukan mereka. Kemudian ajak orang-orang bukan Islam yang tidak ekstrim, yang tak melampau. Orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, termasuk orang Kristian Najran, termasuk musyrikin, Khuza'ah dan lain-lain lagi, duduk di bawah kerajaan Islam. Islam memerintah dengan adil. Mana yang baik, Islam ambil, walaupun daripada bangsa mana, puak mana. Mana yang tak baik ditolak oleh Islam. Islam telah berjaya membentuk manusia. Satu keadaan yang sangat hebat. Orang Arab yang ganas, yang kasar, yang bengih, yang tak ada akhlak, menjadi manusia yang baik, yang berakhlak, yang menunjukkan budi pekerti, yang contoh pada orang lain, menyebabkan orang minat untuk masuk Islam makin hari makin ramai, dan menarik ilmu-ilmu daripada berbagai bangsa. Berlakunya tamadun Islam. Kita tak tahu orang Islam dulu buat bank, orang Islam dulu yang buat cek, dengan orang putih buat. Orang Islam dulu yang melakukan muamalah bank, orang Islam dulu yang buat hospital. Kita baca dalam surah Nabawiyah, Nabi nak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam kitab sirah kata Nabi menugaskan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu supaya memulangkan barang-barang disimpan oleh penduduk Mekah di rumah Siti Khadijah. Rumah Siti Khadijah ni tempat orang simpan barang. Bank dah dalam istilah hari ni. Barang disimpan itu sama ada disimpan sebagai amanah ataupun diperniagakan secara mudharabah. Nabi yang sangat amanah menyebabkan orang simpan barang. Kalau ikut Nabi nak berhijrah, buat lari barang, tidak. Suruh Sayyidina Ali pulang balik barang orang bukan Islam. Kerana barang-barang simpanan. Ini muamalah bank yang pertama dalam sejarah manusia. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Orang Islam menempuh sejarah. Orang putih gelap, masih tak tahu apa lagi. Orang Islam dulu buat cek. Bila Saifuddaulah Al-Hamadani, salah seorang gubernur kerajaan Abbasiyah, pergi ke Baghdad, dia bawa anak buah dia, ada tentera dia, belanja makan, nak bayar makan dengan dinar, dengan dirham. Dinar duit emas, dirham duit perak, duit temaga. Berak dalam kuning, nak buat macam mana? Lalu dia tulis pada kertas, beri pada tuan punya restoran, pergi ambil di Baitul Mal. Ini muamalah cek yang pertama dalam sejarah manusia. Orang Islam dulu. Bila Sa'ad bin Mu'adz yang disebut dalam peristiwa Badar tadi cedera dalam perang Ahzab, Nabi suruh pasang kemah dekat Masjid Nabawi, kawasan tu, untuk merawat Sa'ad bin Mu'adz. Senang orang ziarah. Ini ward hospital. Teori hospital dalam Islam. Orang Islam dulu buka hotel musafir khana, bandar-bandar banyak, bandar Mosul, bandar Qaahirah, bandar tamadun Islam. Puncanya ialah orang Islam membina musafir khana. Musafir khana ni ialah rumah tumpangan percuma melalui wakaf untuk orang musafir ziarah. Maka orang musafir pergi singgah di situ. Bila orang musafir singgah, ada orang jual, ada orang kedai, ada orang tanam, terbentuk bandar. Ini tamadun Islam. Daripada hotel percuma menggalakkan ekonomi. Bila ekonomi
tinggi, maju, orang Islam kena keluar zakat, orang kafir kena bagi cukai. Sama ada jizyah ataupun kharaj. Zakat tak wajib pada orang bukan Islam. Orang Islam wajib zakat. Zakat ni sepanjang masa wajib. Sama ada kerajaan, tak ada kerajaan, wajib zakat. Zakat tak boleh batal, ibadat pada orang Islam. Cukai boleh batal. Oh, sedap orang kafir pula. Ini menyebabkan banyak orang masuk Islam. Bukan dipaksa, tidak. Kerana melihat adanya Islam, baiknya Islam. Dan orang yang buat jenayah, orang salah tak kena apa dia. Kalau buat salah, kena hukum. Orang Islam ke orang bukan Islamnya, adil kepada semua kaum. Ini menyebabkan pengaruh Islam masuk ke seluruh pelosok dunia. Sehingga selepas Nabi wafat, selepas Nabi mati, pengaruh Islam masuk ke Asia Tengah. Sampai ke negeri kita Asia Tenggara. Sampai ke selatan Eropah, utara Afrika, dikuasai oleh Islam. Bukan dengan paksa, dengan rela hati. Dan berlakunya tamadun Islam. Apabila jatuhnya kerajaan Parsi, Raja Parsi lari zaman Sayyidina Umar, lari ke sempadan. Raja Parsi atau surat ke Raja Cina, minta bantuan kepada Raja Cina, bantuan tentera untuk tolong. Nanti orang Islam akan takluk negerimu. Raja Cina tanya utusan Parsi, apa orang Islam buat bila dia mereka? Dia cerita betul. Orang Islam mereka baik tak macam raja aku, tak macam pemimpin aku. Raja Cina kata, kalau macam ni aku tak boleh lawan. Menyebabkan Cina berdamai dengan Islam dalam sejarahnya. Bahkan ada bukti mengatakan di negeri Cina ada masjid. Sejak zaman Nabi dah ada masjid. Saya baca dalam satu makalah ketika berlakunya mukjizat bulan terbelah. Bulan terbelah. Majalah tu saya beri ke rumah Tok Guru. Saya baca-baca beri ke rumah Tok Guru. Majalah ni. Ada simpan Tok Guru agaknya. Tapi saya ingat, saya baca majalah ni. Ditulis oleh ahli sejarah. Bila berlaku bulan terbelah dua, nampak bulan terbelah dua di China. Raja Cina panggil ahli-ahli falak, ahli-ahli bintang dia. Mengapa jadi macam ni? Pelik. Ahli bintang dia beritahu ada peristiwa besar, mesti ada benda besar berlaku di sana, di sebelah barat. Lalu dia cari pedagang-pedagang Arab yang datang ke China. Pedagang cerita zahir seorang Rasul di Mekah, menyebabkan pengaruh Islam masuk ke China lebih awal. Jangan buat main-main orang Cina masuk Islam dulu pada Melayu. Kita puasa kita dulu masuk Islam. Di China ada ratus juta orang Islam hari ini. Ini pengaruh Islam berkembang. Tetapi malangnya orang Islam hari ini jatuh. Sebab apa jatuh? Sebabnya mereka tak beramal dengan Islam. Yang paling besar sekali tak amal ialah masalah politik. Nabi sebut dalam hadis, la yunqadanna ural Islam urwatan fakullama taqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha awwaluhunna naqda al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Tali yang menyimpu ajaran Islam, yang mengikat Islam dengan kukuh, akan dirombak oleh orang Islam sendiri, satu demi satu. Yang pertama dirombak ialah al-hukmu, hukum hakam, khususnya pemerintahan, melaksanakan hukum, mendaulatkan hukum, dirombak oleh orang Islam sendiri. Bila mereka rombak, mereka bergantung siput yang ada. Yang akhir sekali semayang masih ada. Semayang orang tak tinggal lagi, tapi politik orang tinggal. Bahkan ada orang Islam menganggap politik ni tak penting, tak sampai tahu hak politik ni. Siapa-siapa mereka itu sama je, bosan hak politik ni, menipu saja. Kita tak tahu bahawa syarat nak melaksanakan hukum-hukum dalam Quran itu mesti ada politik, mesti ada kuasa pemerintahan. Kalau kita nak semayang, kena ada wudu. Kalau nak puasa, kena ada makanan sahur dan berbuka. Kalau nak pergi Mekah, kena ada kenderaan mengikut zaman masing-masing. Nak laksanakan syariat dalam Quran, kena ada politik memerintah negara. Karena itulah Nabi mendirikan kerajaan. Orang Islam lupa dalam masalah ini. Khususnya selepas berlaku serangan pemikiran oleh penjajah. Penjajah menyerang pemikiran kita.
Berlakunya apabila penjajah masuk, orang Islam tak menyerah kalah. Kerana iman orang Islam masih ada. Walaupun penjajah barat di seluruh dunia, di Afrika, termasuk di Spanyol, termasuk di Asia Tenggara, di Asia Tengah, datang dengan senjata moden, orang Islam lawan penjajah dengan kerih panjang sahasa, dengan badik panjang sedekah, tak menyerah kalah. Mengapa orang Islam ni degil sangat ni? Degil ni pasal apa? Lalu mereka hantar ejen-ejen mereka mengkaji rahsia kekuatan orang Islam. Di antara ejen-ejen ni banyak nama: Lord Cromer, Zwemer, Snoek Orange. Snoek Orange ni adalah seorang orientalis Belanda, mengaji pondok di Aceh, ngaji pondok, masuk Islam. Pura-pura masuk Islam, nama Abdul Ghafur, masuk Islam, mengaji, nak kaji di mana rahsia kekuatan orang Islam. Rahsianya letak pada Quran, letak pada petunjuk yang ada dalam Quran. Semua orientalis yang buat kajian orientalis ni ialah orang bukan Islam, khususnya orang Eropah yang mengkaji Islam, nak tahu Islam. Dia tak masuk Islam. Yang masuk Islam ada juga, dia jarang. Mengkaji di mana rahsia kekuatan orang Islam. Pernah Perdana Menteri British Gladstone di zaman pemerintahan Queen Victoria berucap di Parlimen British membahaskan tentangan orang Islam terhadap penjajah. Di tanah Melayu, Tok Jangguk di Kelantan, Haji Amal Limbung, Datuk Mahathir Lela, termasuk di Indonesia, khususnya Tok Guru Pondok memimpin perjuangan menentang penjajah. Ini pasal awal perjuangan kemerdekaan. Begitu berlakunya. Mengapa begini? Gladstone kata, selagi mereka pegang dengan buku ini, Quran, selama itulah kita tak boleh hapuskan mereka. Bahkan seorang orientalis mengatakan di sana ada 3 batu besar yang penjajah tak boleh nak pecah, nak buang tak boleh. 3 batu besar. Yang pertama Quran, yang kedua sembahyang jemaat, yang ketiga haji di Mekah. 3 perkara ni orang Islam tak tinggal. Selagi ada 3 perkara ni, tak boleh nak hapus orang Islam. Macam mana nak buat? Caranya melancarkan serangan pemikiran. Serangan pemikiran, bukan serangan senjata saja. Senjata tak boleh mengalahkan. Contoh di Afghanistan, Amerika sekuat-kuat, Rusia kuat-kuat lari. Di Sudan, British sekuat-kuat, British lari. Lawan dengan senjata tak boleh. Mesti lawan dengan agenda politik, agenda pendidikan, agenda pelajaran. Serangan pemikiran, didik orang Islam. Ambil tindakan di atas tok guru yang ada mengajar politik, yang ada mengajar pemerintahan negara. Mana-mana tok guru yang ada mengajar ilmu politik, pemerintahan negara, nak balik semula, mesti dihapuskan. Ditangkap, dibuat negeri. Kalau mengajar fardu ain saja, balah masalah-masalah khilafiyah saja, berlawan sama sendiri, biar. Tetapi nak menyatukan orang Islam untuk memerintah dengan Quran, ini mesti dihapuskan. Banyak ulama-ulama sama ada dibunuh, dibuang negeri, dipenjara, mati dalam penjara. Semua perjuangan kemerdekaan menentang penjajah adalah ulama-ulama. Bacalah sejarahnya. Lepas merdeka, serah ke orang lain. Serah ke orang lain lepas merdeka. Ini melalui serangan pemikiran yang dilancarkan melalui pendidikan. Di negara kita ni, pendidikannya di atas cara halus, di atas nama membasmi buta huruf. Buka sekolah banyak-banyak. Dia buka sekolah. Tok guru buka pondok, mengajar fardu ain, mengajar Quran, tak tinggal. Dia buka sekolah. Sekolah belajar bahasa Melayu, tulisan Romi. Tukar daripada tulisan Jawi pada tulisan Romi. Tulisan Jawi ini pengaruh Islam. Mesti dia hapuskan pengaruh Islam. Secara sedikit demi sedikit hapus tulisan Romi, bahasa Melayu, tulisan Jawi. Di Turki, Quran pun tulis Romi di Turki. Di Indonesia banyak buku-buku agama tulis Romi. Tempat kita masih ada sikit-sikit lagi. Generasi baru tak boleh baca Romi. Bila Jawi itu ke Romi, baca pun tak betul, makhraj pun tak betul. Nikmat jadi nikmat. Contohnya
Nikmat, nun ain min tu marbutah, nikmat. Bila Romi, nikmat. Nikmat benda yang menyeronokkan, yang menyedapkan. Nikmat celaka. Mana dia? Kita dah sedar tu. Ini sudah berubah makna. Banyak perkataan-perkataan jadi rosak. Habis. Ini meracuni pemikiran, menjauhkan generasi kita daripada agama. Sedikit demi sedikit. Akhirnya orang Islam jangan cara politik. Cara pergi ke Mekah tak apa, puasa tak apa, nikah kahwin tolong Raja Besar, bulan puasa tengok anak bulan, nampak katik tak katik, tengok anak bulan, kemudian hari tu wakaf, urus, zakat, pungut, tetapi pemerintahan negara jangan bagi pada orang Islam. Maka timbullah gubernur-gubernur dia memerintah. Raja kita tak ada kuasa. Raja tak ada kuasa, orang Islam tak ada kuasa, kuasa politik diambil oleh mereka. Walaupun begitu orang Islam tak serah pada penjajah, lawan. Dia ubah cara. Ubah cara, kemerdekaan dia beri, serah kepada orang yang meneruskan agenda dia. Meneruskan kepahaman kita. Ini kepahaman dia. Ini masalah yang kita hadapi. Sehingga hari ini saya diberi taklimat oleh penyidik-penyidik kita. Generasi muda kita pada hari ini kebanyakannya tak bercara dah politik ni, benci. Dah usah ambil hak politik. Dah usah cara. Hak kerja cari makan sudah. Politik ni sudah orang. Akhirnya orang ambil alih politik kita. Orang ambil alih pemerintahan negara kita. Bila politik dia ambil alih orang, punah dan rosaklah kita habis. Masjid pun dia kuasa, segala-galanya dia kuasa, kerana semuanya duduk di bawah kuasa politik. Kita kena sedar, jangan buat main. Alhamdulillah. Rakyat Kelantan menunjukkan satu contoh yang sangat baik. Kerana menegakkan kerajaan Islam di Kelantan. Walaupun menghadapi kesusahan, menghadapi kepayahan, menghadapi tekanan yang sangat hebat. Mengapa Kelantan dia tekan begitu rupa? Realiti minyak tak dia beri, peruntukan dia lambat-lambatkan. Pasal apa? Singapura dia dah buat begitu. Masa Singapura keluar Malaysia pun dah buat begitu. Sabah, PBM mereka dah buat begitu. Negeri lain dah buat begitu. Jatuh ke Kelantan buat begitu. Pasal apa? Kerana Islam. Kerana kita nak tegakkan Islam. Walaupun kita nak tegak Islam tak sepenuhnya kerana kuasa kerajaan negeri, tak apalah. Sekurang-kurangnya kita menegakkan syiar. Walaupun syarat negara berdaulat tak ada pada Kelantan, kerana di bawah pusat. Banyak benda-benda kita tak boleh buat, tetapi syiar dah ada. Ini sudah cukup. Kita tunaikan satu keajaiban yang besar. Contoh kepada orang lain, kepada negeri lain. Kelantan terus bertahan sehingga 30 tahun. Kali yang kedua. Dulu dekat 20 tahun kita bertahan. Kerajaan yang bersih, kerajaan yang menunjuk contoh yang baik, walaupun ditekan, ditindas dalam keadaan keuangan yang begitu rupa, kita boleh mereka. Ini berkat Allah Ta'ala tolong. Ini jasa rakyat Kelantan. Rakyat Kelantan kena sedar ini jasa mereka. Ini jasa mereka. Mereka kena pertahankan kerajaan ini walaupun susah. Tuhan kata, am hasibtum an tadkhulul jannah walama ya'tukum ya'lamul ladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Adakah kamu kira kamu boleh masuk syurga sedangkan Tuhan nak uji kamu siapa yang sabar, yang tak sabar. Orang yang sabar diuji oleh Allah Ta'ala. Ini tanda perjuangan rakyat Kelantan. Pertahanlah Kelantan ni sungguh-sungguh. Dan kita sedang berusaha sedaya upaya untuk nak ulang balik agenda yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah untuk menyatukan umat. Kita satukan orang Islam dulu. Kita ajak orang UMNO Melayu sama macam kita, ajak orang Bersatu Melayu sama kita, bergabung dengan kita, ajak orang Sabah Sarawak bergabung dengan kita, dan ajak orang bukan Islam, orang Cina, orang India, termasuk orang Siam, orang Kedatangan Iban yang tidak ekstrim. Kita nak tunjuk pemerintahan politik Islam. Kalau mereka boleh terima cara komunis, cara sosialis, cara kapitalis yang datang dari Eropah, pasal apa tak boleh terima cara kita ni? Tengok cara kita merintah dulu. Kita dah tunjuk bukti sikit saja di Kelantan. Sikit di Kelantan, di Terengganu, di Kedah sikit. Dah tunjuk sikit. Beri peluang lagi. Ini usaha yang kita buat. Namun kita kena sedar, bila benda yang baik ni banyak musuh dia. Banyak ancaman dia.
Dan kita kena sabar baik. Kena sabar banyak. Dan kita harap rakyat Kelantan terus bersabar dan terus bersama dengan pimpinan kerajaan negeri mempertahankan kerajaan bersama dengan Islam yang kita tegakkan pada hari ini. Dan marilah sama-sama kita sambut bulan Ramadan yang mulia, mengisikan sifat takwa dalam diri kita. Kita sanggup tinggal makan minum, sanggup tinggal hawa nafsu. Kerana apa? Kerana ikut perintah Allah Ta'ala. Quran adalah perintah Allah Ta'ala. Tegakkan Quran, menandakan sifat takwa ada dalam diri kita. Berjaya tak berjaya puasa kita ni, kita ikut Quran ke tidak? InsyaAllah rakyat Kelantan berjaya, dia jadi contoh pada negeri lain. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah. Cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.